Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan mengenai tajuk Malay Identity by Adrian Vickers. Identiti Melayu, kemodenan, tradisi ciptaan dan bentuk ilmu. Pandangan atau pendapat mengenai identiti kemelayuan yang dibina adalah bertentangan dengan kepelbagaian etnik di Malaysia. Hal ini sehingga menimbulkan persoalan, adakah identiti kemelayuan ini pada dasarnya adalah penjajah? Melalui kajian sastra membolehkan kita melihat identiti Melayu yang lebih kompleks yang mana penulisannya mempunyai ciri-ciri atau dipengaruhi oleh kehadiran Eropah di rantau ini. Namun, masih terdapat ciri-ciri orang asli atau etnik asal di negara ini. Hal ini sepenuhnya bukan soal tentang tradisi ciptaan penjajah yang diserapkan dalam pembinaan identiti Melayu, tetapi yang mana pembinaan negara bangsa di Malaysia ini dikenal pasti mempunyai bentuk hegemoni kolonial. Jati diri Melayu, penjajah dan pasca penjajah, iaitu pada zaman penjajahan, orang Melayu asli atau pribumi adalah mereka yang beragama Islam sahaja. Menurut Kessler, dia adalah tokoh yang cuba menghalang kewujudannya identiti Melayu yang mana mengistilahkan Melayu mestilah Islam. Jadi Malaysia terpaksa membahagikan masyarakat mengikut fahaman masing-masing dan juga ini adalah untuk menjaga hak kaum masing-masing tersebut. Wujudnya perbezaan Melayu luar dan Melayu dalam adalah berpunca daripada sikap dan dasar penjajah. Melayu berhubung dengan elit-elit Melayu untuk susun atur kedudukan mereka berkaitan hubungan dengan British yang berpunca daripada hubungan dialektik, elit tradisional dan pentadbiran kolonial. Menurut Donald Nonini, kajian tentang petani dan penentang iaitu kaum Melayu yang bukan bangsawan perlulah bekerja sebagai petani dan dilarang turut serta dalam mana-mana bidang perusahaan. Masyarakat tanah air dan masyarakat Eropah berunding dengan hegemen ciptaan kolonial identiti Melayu tetapi melibatkan kesepakatan rakyat. Kritikan pasca kolonial dan tradisi ciptaan kolonial. Pembinaan Jawa di dalam pusat sekitar Solo. Tradisi Jawa dibina Solonis yang menghalalkan pemerintahan baru presiden adalah membina kolonial hegemonik, iaitu satu bentuk budaya yang menyesuaikan alternatif. Pembeton kurang berpengetahuan tentang hegemoni baru. Oleh itu, dia kembali kepada order baru sebagai kunci kepada pelbagai jenis perubahan dalam tindakan istiadat. Contohnya terhadap kegairahan terhadap taman mini. Tafsiran pembeton tentang permulaan proses penciptaan semula Jawa iaitu melibatkan perdagangan, ekonomi dan pertempuran budaya. Projek berpusatkan negeri didapati dalam pembinaan identiti sama ada atas sempadan negara atau keadaan di mana penjajah Eropah bukan ejen utama pembinaan tersebut. Apa yang dipertaruhkan di Thailand ialah penggantian satu bentuk pengetahuan geografi berdasarkan prinsip Buddha dengan bentuk pemetaan moden yang bercirikan nasionalisme. Proses agama tidak hilang tetapi berubah dengan cara tertentu. Pendekatan Anderson membentangkan transformasi sebagai ketidaksambungan sepenuhnya dengan kolonialisme sebagai faktor walaupun penjajah bukan pengetua. Chakrabarty enggan menggunakan perkataan ideologi sebagai menggunakan perkataan moden. Ideologi yang digunakan Gramsci apabila bercakap tentang hegemoni sebagai meminta persetujuan. Pada abad ke-19, Melayu adalah kategori cecair kedua-duanya bagi mereka yang menjadi Melayu dan untuk orang Eropah, kategori yang kerap digabungkan atau berselang-seli dengan bahasa Jawa. Kedua-dua identiti ini adalah istilah dalam kompleks idiom yang digunakan untuk menentukan atau dunia pesisir Asia Tenggara. Melayu ialah identiti hybrid yang dibentuk oleh gabungan antipati dan pertukaran yang mendahului pandangan jalan sahaja pada abad ke-19. Menggunakan sastra untuk mempersoalkan pihak berkuasa penjajah. Dalam hujah Meyer, Melayu perlu diubah semula supaya lebih
retrospektif melalui pembentukan negara bangsa moden Malaysia. Meya mengkaji teks Melayu seperti Merong Mahawangsa yang merupakan sejarah Kedah untuk mencari serpihan bacaan tentang proses penguasaan seperti Kedah yang direbut kuasanya oleh British dan Raja-Raja Thailand. Ilmuwan British membina kuasa mereka sendiri untuk mencipta sejarah Melayu mereka sendiri. Hal ini mewujudkan kurang kebolehpenjajaan terhadap teks sejarah tersebut. Isu Melayu dalam kesusasteraan menjadi kompleks apabila ingin dikaitkan dengan komandenan yang berlaku dalam kesusasteraan Melayu. Hikayat Mareskalet Al-Misri penuh dengan ulasan tentang sejarah pemerintahan kemodenan hasil daripada era pencerahan dan Napoleon, tetapi sejarah ini dipenuhi dengan petikan Al-Quran dan yang mana berkenaan persaingan antara Marshal dan Raja-Raja Jawa. Wacana Melayu memaparkan kemelayuan adalah semua perkara yang dianggap dengan Melayu. British mengatakan cara kesastraan dan bahasa tradisional yang diajar dalam sistem pendidikan orang Melayu adalah membosankan berbanding dengan cara British, dan mereka juga cuba bahas isu ini mengikut kehendak atau syarat-syarat mereka sendiri. Mengikut wacana British tentang India atau wacana Belanda tentang Jawa, Malaya dibina oleh ejen kolonialisme dari segi intipati dan tradisi yang secara definisinya lebih rendah daripada Eropah. Persamaan wacana bukanlah suatu kebetulan kerana dasar dan pentadbiran kolonial British adalah dua aspek yang dipanggil Inden sebagai ejen yang kompleks. Inden bukan satu badan bersatu tetapi satu set entiti bertindih yang disusun secara diskursif dengan hubungan yang sentiasa berubah. Dekonstruksi cemerlang wacana India dan kasta Inden telah memulihkan agensi kepada skala bentuk pra-penjajahan India dengan membina semula wacana mereka. Ia boleh ditakrifkan sebagai wacana India yang benar menentang wacana palsu Barat. Seterusnya, Maya juga melakukan sesuatu yang berbeza, iaitu Maya telah membaca hikayat Merong Mahawangsa dan Maya telah membaca hikayat tersebut mengikut cara bacaan Melayu. Beliau juga telah meneroka tentang tradisi penghasilan teks dan beliau mendapati bahawa tradisi ini telah berubah disebabkan oleh kemodenan dalam berbahasa Inggeris. Seterusnya ialah mentakrifkan alam Melayu di angkasa. British mendefinisikan Malaya sebagai wilayah geografi dan kajian dunia Melayu yang berkaitan dengan spatial. Masyarakat telah menghasilkan kesusasteraan mereka sendiri dalam bahasa Melayu tetapi masih mengekalkan ciri klasik sastra Melayu seperti yang terkandung dalam hikayat Amir Hamzah. Perlembagaan Malaysia yang dipetik oleh Husainiyah telah mentakrifkan bahawa perkara Melayu seperti Melayu ialah orang yang menganut agama Islam, bercakap berbahasa Melayu, mematuhi adat Melayu dan berwarga negara Malaysia. Seterusnya, Milner menunjukkan hanya kemelayuan yang dibina dalam bentuk konsep yang berbeza, iaitu konsep identiti Melayu yang lebih agung dan Melayu Raya. Selain itu, Milner juga telah memetik karangan terdahulu oleh Virginia Matheson yang merujuk bahawa Melayu pada asalnya ialah kerajaan yang berpusat di Sumatera Timur. Milner juga telah mengenal pasti titik-titik tertentu di mana bahasa Melayu telah menjadi bahasa Malaysia, iaitu yang pertama ialah bentuk interaksi khusus dan persepsi Eropah yang memberi dorongan kepada pentakrifan bahasa Melayu. Yang kedua ialah sifat rujukan bertindih dan hibridisasi kepada Jawa dalam proses menjadi Melayu. Melayu dan Jawa iaitu contoh dari Borneo dan Sumatera. Cara Melayu ditulis ke dalam Jawa dan sebaliknya boleh ditafsir melalui hubungan dengan skala Herbig. Wacana pusat Melayu dan Jawa ialah Johor Riau dan Jawa Tengah. Tetapi kehadiran kerajaan-kerajaan Melayu di Borneo dan Sumatera biasanya dijelaskan oleh kerajaan pesisir pantai yang berdagang dengan kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Oleh itu muncullah bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan daripada bahasa tersebut muncullah pengaruh budaya.
Kerajaan Melayu pesisir pantai wujud berbeza dengan luar dalaman yang ditakrifkan sebagai primitif. Istilah endogen seperti Batak dan Dayak. J.J. Ras merupakan seorang profesor bahasa Jawa di Leiden, tetapi karya yang paling berpengaruh adalah Hikayat Banjar. Kumpulan esei penuh dengan pandangan tentang kaitan dan persamaan antara budaya Nusantara. Penetangan utama terhadap pendekatan ini terhadap di kalangan mereka seperti Ras ingin melihat dunia Jawa dan Melayu yang tulen sebelum kedatangan orang Eropah. Perbezaan antara penduduk pedalaman Borneo dan penduduk pesisir pulau itu adalah jenis perbezaan yang terdapat di seluruh Asia Tenggara. Kumpulan etnik lain seperti Batak adalah bercanggah. Hal ini kerana mereka adalah bot bertamadun dan kanibal. Seperti Maori, gangguan kepada susunan pencerahan dalam perkembangan sejarah di mana tamadun Eropah menjadi titik akhir. Menentang tamadun, mereka menunjukkan keberkesanan untuk pemahaman pendiri Eropah tentang idea masyarakat yang bertentangan. Kita dapat melihat kategori orang Eropah yang lebih awal tentang orang biadab dan binatang menjadi tanggapan moden tentang primitif. Dan primitif adalah kategori yang difikirkan imperialisme sebagai kewajipan mereka untuk melindungi daripada masyarakat yang merosakkan untuk diturunkan dalam dasar Belanda kepada primitif seperti muzium, kategori yang masih ramai yang cuba untuk melarikan diri. Seterusnya saya akan membentangkan tentang menjadi Melayu di Barus. Kajian Jane Drucker tentang Barus dikenali sebagai Panso menunjukkan betapa sukarnya untuk mendefinisikan Melayu apabila merujuk kepada Mahkamah Sumatera Barat. Dua teks Drucker iaitu ketika penyentuhan kuasa Belanda ke atas Jawa dan pembahagian entiti Jawa Mataram ke atas Surah sedang giat dijalankan. Drucker telah menyunting dan membentangkan dua akaun alternatif tentang dasar Barus, iaitu satu daripada pemerintah hulu atau upriver dan satu lagi daripada pemerintah hilir atau downriver. Kedua-dua jenis peraturan tersebut wujud bersama dan berkongsi ruang peraturan yang sama. Karya antropologi John R. Bowen di kawasan Gayo di Aceh adalah penting. Hal ini dikatakan demikian kerana ia menunjukkan perbezaan lama kuasa dan kewibawaan Gayo kepada klan atau blok yang ditukar oleh struktur kolonial Belanda kepada hierarki yang lebih mudah dan tunggal. Bahan tekstua yang digunakan oleh Dakar seperti puisi dan maklumat etnografi yang dikemukakan oleh Bowen menunjukkan lagi had untuk membincangkan cara pembezaan sosial seperti dualisme. Teks Dakar juga menerangkan tentang perbezaan antara hulu dan hiliran dari segi perbezaan yang lebih besar antara kategori Melayu, Aceh, Minangkabau dan Batak. Orang asing dan bahasa Melayu. Kajian kesusasteraan Melayu menunjukkan bahawa ia dibentuk berhubung dengan kategori tempatan yang lain tetapi kumpulan Eropah menjadi sebahagian daripada kategori tempatan ini. Pembaca pasca kolonial cenderung melihat rujukan kepada orang Eropah sebagai tanda keganasan penjajah. Melalui kritikan mereka terhadap ilmu kesusasteraan Melayu melibatkan persoalan bahasa yang telah diterokai dengan lebih mendalam berkaitan dengan kajian Belanda tentang Melayu. Bahasa Melayu dan kajian teks di bawah British adalah bahagian penting dalam pembentukan kelas Melayu terpelajar yang akan menjadi instrumen pemerintah. Petikan karya Matheson oleh Milner juga menarik perhatian kepada proses mentakrifkan kawasan dan kumpulan yang berbeza sebagai Melayu atau Malayu. Selain itu, banyak manuskrip Melayu yang dipelihara di perpustakaan dan muzium telah ditauliahkan oleh orang Eropah. Bukti Eropah pertama bahasa Melayu sebagai lingua franca ialah senarai 426 item perkataan yang disusun oleh Pigafetta. Akhir sekali, menurut Winnie, senarai perkataan bahasa Melayu adalah sebahagian daripada proses yang membentuk budaya Melayu. Slide yang terakhir, kerumitan identiti. Mustahil untuk memisahkan Melayu tulen daripada identiti Melayu kolonial. Abad ke-16 dan seterusnya, ahli sejarah yang lebih tua berpendapat bahawa orang Eropah membentuk kuasa dinamik dan dominan di kawasan Asia Tenggara, yang mana mereka dikenali sebagai mesin perubahan.
Sehingga abad ke-18, politik Asia Tenggara mungkin telah terjejas oleh penubuhan empayar perdagangan yang berbeza, tetapi aspek asas masyarakat dan budaya tidak dipengaruhi oleh Eropah. Buktinya dalam kajian Wycliffe mengenai Kartasura. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.